Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan selamat tahun baru 2024 untuk semua. Semoga di awal tahun ini Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Oke, di awal tahun 2024, salah satu stasiun berita di Malaysia mengabarkan tentang peningkatan jumlah penumpang kereta api cepat WUS yang mencapai 1 juta penumpang dalam jangka waktu 2 bulan. Sejak mula beroperasi pada Oktober lepas, dalam tempoh 2 bulan, lebih 1 juta orang dilaporkan menggunakan perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi HSR Indonesia. Kereta api diberi nama WUS itu merupakan HSR pertama di Asia Tenggara yang menghubungkan Jakarta sehingga Bandung. CNBC Indonesia melaporkan syarikat PT Kereta Api Cepat Indonesia China KCIC memaklumkan seramai 1,28,216 penumpang menggunakan perkhidmatan WUS dari 17 Oktober sehingga 25 Disember 2023. Namun yang anehnya pada kolom komentar ada netizen negara tetangga yang kepanasan dan memberikan statement nyinyirnya. Dan kami bacakan beberapa komentar netizen negara tetangga ini. Dapat penumpang 1 juta orang, tetapi kereta api ini masih gagal untuk membayar hutang mereka. Malah kos operasinya pun masih tak tahu siapa yang membayarnya. Nampaknya pihak APBN yang menjadi penjamin KCEC inilah yang bakal menanggung segala hutang yang tidak boleh dibayar oleh KCEC ini. Itu yang awal-awal Jokowi kata tak memakai uang APBN. Kemudian satu komentar lagi mengatakan, Indonesia bukan sahaja kena tipu dengan Cina komunis ini dengan kos meningkat. Malah mereka juga telah menggadaikan bahasa Indonesia kepada bahasa Mandarin untuk dijadikan bahasa operasi kereta api cepat Jakarta ke Bandung ini. Selain dengan janji-janji teknologi transfer untuk kereta api cepat ini, tetapi KCEC membawa para operator sebanyak 852 orang untuk mengoperasikan kereta api cepat ini. Adakah kamu ambil sarjana ijazah di rumah kamu atau kamu pergi belajar di university? Oke, pemerintah Indonesia tentunya memiliki tata kelola dan target tersendiri dalam pengelolaan sebuah produk jasa seperti pada moda transportasi. Dan jika kita melihat perkembangan dunia saat ini, tak ada satu negara pun di dunia yang tak memiliki hutang. Misalnya Amerika, China ataupun Rusia memiliki hutang luar negeri maupun hutang-hutang pada suatu konsorsium. Dan jika kita bandingkan hutang Indonesia dengan negara tetangga, rasio hutang Indonesia hingga akhir 2023 berada di angka 38,11% dan jumlah ini lebih kecil dari sejumlah negara di Asia Tenggara yang justru memiliki rasionya lebih besar. Seperti Singapura yang mencapai 167% dan Malaysia sendiri dengan 66,9%. Kemudian terkait dengan statement bahwa Indonesia menggadaikan bahasa Indonesia, maka ini yang kita katakan buruk muka cermin dibelah atau lupa untuk introspeksi sehingga tidak melihat kondisi kebahasaan di negaranya sendiri seperti apa. Padahal hingga memasuki era 2024, bahasa kenegaranya masih carut-marut karena banyak warga negaranya yang tak mampu berbahasa dengan bahasa kenegaraan secara fasih dan malah ada yang tak tahu sama sekali. Sedangkan bahasa Indonesia kini terus mendunia dengan kedudukan terbarunya sebagai salah satu bahasa resmi di UNESCO. Korang perasan tak, ramai dalam kalangan rakyat Malaysia termasuk orang Melayu tak boleh bercakap dalam bahasa Melayu dengan betul. Termasuklah sebahagian ahli politik kita. Tengok saja dalam Dewan Rakyat. Nanti dulu. Kemudian, tengok pula segelintir pempengaruh kita sama ada di TikTok ataupun Instagram yang cuba buat isi kandungan dalam bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu dia teruk sangat. Tata bahasa dia pun teruk. Ada tak yang menegur? Ada tak mereka yang cakap berterabur ni rasa malu? Langsung tak ada kan? Tapi, cuba kalau ada yang tak boleh bercakap dalam bahasa Inggeris dengan betul. Mesti kena hantam kau punya, betul tak? Itu menunjukkan bahawa bahasa Melayu memang tak ada nilai. Sebab orang tak kisah langsung sama ada kau boleh bercakap dengan betul ataupun tidak. Dan orang yang cakap bahasa Melayu dengan teruk tu tak ada rasa malu pun. Korang tengok je lah dekat Dewan Rakyat. Kedua, cuba tanya orang kita ataupun orang asing, kenapa nak belajar bahasa Inggeris dan bahasa Cina? Jawapan mereka mesti sebab perniagaan dan peluang pekerjaan kan? Kalau bahasa Arab, sebab nak faham Quran, nak belajar di Arab. Tapi cuba tanya orang asing, kenapa nak belajar bahasa Melayu? Jawapan diorang mesti sebab sama ada nak jadi TikToker. Saya dah jumpa ramai dah TikToker Asia dan Eropah yang dah mula belajar bahasa Melayu sebab nak buat video TikTok supaya
mereka lebih supaya mereka dapat lebih ramai pengikut orang Melayu. Begitu juga ada yang sebab nak dapat potongan harga daripada pakcik-makcik dekat pasar ni. Tapi tak ada siapa cakap nak belajar sebab pendidikan atau nak menjalankan perniagaan pun. Nampak sangat bahasa ni tak ada nilai. Pelajaran sains dan matematik di negara China dalam bahasa Cina. Di Jepun dalam bahasa Jepun. Mereka boleh terjemahkan setiap perkataan asing ke dalam bahasa ibunda mereka. Tapi di Malaysia, pemimpin dan rakyat kita sendiri mengatakan kedengaran lucu kalau perkataan-perkataan sains tu ditukarkan ke dalam bahasa Melayu. Dan sampai ke tahap kita tak ada terjemahan khusus ke atas perkataan-perkataan tersebut. Ini faktanya. Sakit hati macam mana pun kurang, apa yang saya cakap ni adalah realiti. Sesungguhnya bahasa Melayu hanyalah bahasa kaum Melayu kampung. Bukan bahasa Melayu di bandar, bukan bahasa Melayu untuk orang politik, perniagaan maupun pendidikan. Dan persoalan alih teknologi itu merupakan sesuatu yang wajar karena Indonesia saat ini pun sedang membuat kereta api cepat produk dalam negeri sendiri. Sedangkan Malaysia yang pernah digadang-gadangkan sebagai negara pertama dengan proyek bersama kereta api cepat malah mandek dan meninggalkan hutang pada Singapura yang dicadangkan Malaysia terhadap projek berkenaan. Jelas kenyataan itu, Malaysia telah bersetuju perjanjian projek tersebut ditamatkan. Justru itu Malaysia harus memberi ganti rugi kepada Singapura atas biaya yang dikeluarkan Singapura dalam memenuhi tanggungjawab di bawah perjanjian dua hala BAHSR. Tambah kementerian itu, Singapura dan Malaysia menandatangani perjanjian dua hala HSR pada 2016. Pembinaan projek HSR kemudian ditangguhkan dari September 2018 hingga 31 Disember 2020 atas permintaan Malaysia. Sehingga rasa iri dan dengki atas beberapa perkembangan di Indonesia bagi Indonesia akan dijadikan spirit untuk terus bergerak ke depan. Oke, demikian video ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menonton hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.